Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan pada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang soleh dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan tayyiba, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita bertemu dalam siri live Facebook kita pada pagi ini yang kita lakukan hampir pada tiap-tiap pagi, iaitu berkenaan dengan kita membaca kitab yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Nama kitab dia adalah Nailul Awtar. Nailul Awtar. Jadi kitab kita baca yang semalam kita baca berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni melarang daripada kita ni semasa qada hajat menghadap arah kiblat ataupun membelakangkan kiblat. Jadi semalam kita dah sebutlah ada beberapa mazhab, sehingga 8 mazhab, 8 pandangan ulama berkenaan dengan menghadap kiblat dan membelakangkan kiblat semasa kita qada hajat ni, kategori hukumnya lagu mana, kita dah bincang semalam. Ada ulama yang mengatakan haram secara mutlak, tak boleh. Maksudnya kalau kita qada hajat, kita menghadap arah kiblat dan ataupun belakangkan kiblat, dua-dua tu adalah haram. Sama ada yang dikatakan haram tu dekat dalam bangunan ke ataupun di padang lapang. Ada pandangan yang begitulah, pandangan pertama, sebab mereka merujuk pada umum hadis yang kita baca semalam tu lah. Ada pula pandangan kedua mengatakan bahawasanya tidak haram, dua-dua tidak haram. Jadi bermaksud dia kata kalau kita qada hajat menghadap arah kiblat atau belakang kiblat boleh, kata dia. Ada pula pandangan yang ketiga, ini pandangan imam kita lah, Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih, mengatakan bahawasanya yang tak boleh itu adalah jika di padang lapang. Maksudnya kalau kita qada hajat dekat padang lapang dan menghadap arah kiblat ataupun membelakangkan kiblat, yang tu haram. Tapi kalau dalam bangunan itu tidak haram. Maksudnya kalau kita dalam jamban sebagai contoh, kita dalam tandas sebagai contoh, maka hak tu tidak dikira sebagai haram mengikut fatwa ulama dalam mazhab Syafi'i. Adalah 8 fatwa. Cuma mungkin anda boleh tambah sikit. Yang banyak-banyak tu kita skip. Yang ke-8 itulah yang agak menarik sikit. Dia mengatakan sebenarnya yang dikatakan larangan itu qada hajat menghadap arah kiblat, membelakangkan kiblat, itu khusus untuk orang Madinah sahaja. Sebab apa untuk Madinah? Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sebut syarriqu aw gharribu. Kan, kalau kita nak qada hajat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata elak daripada menghadap arah kiblat dan membelakangkan kiblat, maka menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat. Jadi bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata menghadaplah ke timur atau menghadap ke barat, jadi kes tu berlaku dekat Madinah ialah. Sebab kalau kita di tempat lain menghadap ke barat tu lah mungkin kena arah kiblat. Kalau kita menghadap ke timur tu lah mungkin kita akan kena ke arah kiblat. Jadi kalau kita duduk kat Madinah, memanglah kalau kita alih kepada arah kiblat, alih kepada barat ataupun timur, menyebabkan kita tidak menghadap arah kiblat. Itu pandangan ulama yang ke-8 lah, yang kita dah sebut panjang lebar perbahasan dia semalam. Hari ni insya-Allah kita sambung daripada hadis tu lah. Hadis tu dia panjang, ada sikit yang kita tak kupas semalam kan. Hadis tu, innama ana lakum bimanzilatil walidi uallimukum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kata, sesungguhnya aku ni nisbah kepada kamu macam bapak dengan kamu. Macam mana bapak kamu dengan kamu, alagotulah aku dengan kamu. Nabi Muhammad ni beritahu. Uallimukum, makanya tugas ibu bapa ni dia kena ajar pada anak. Maka demikian juga Nabi ajar kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa benda yang kita nak ajar ni? Fa iza ata ahadukum al-ghaid, apabila seseorang kamu ni nak pergi buang air besar. Al-ghaid ni dalam bahasa Arab makna Melayunya buang air besar. Kalau kencing tu dipanggil al-baul. Al-baul, alif lam ba waw lam. Al-baul, baul maknanya kencing. Kalau berak dia panggil al-ghaid, al-ghaid. Jadi kata Nabi, fa iza ata ahadukum al-ghaid,
Apabila seseorang kamu tu dia nak pergi buang air besar, fala yastaqbilul qiblata wala yastadbirha. Nabi Muhammad kata janganlah dia menghadap arah kiblat ataupun jangan dia dan juga jangan dia membelakangkan kiblat. Bukan atau dan. Nabi Muhammad kata jangan dia menghadap arah kiblat dan jangan dia membelakangkan kiblat. Maksudnya masa kita qada hajat ni, kita kena pastikan dulu yang aku menghadap ni, masa aku duduk mencangkung nak buang air besar ni menghadap ke mana? Kiblat ke tidak? Arah Kaabah ke tidak? Lepas tu kalau kita duduk tu pula, kita kena fikir juga kat belakang aku ni. Belakang ni betul-betul ke kiblat ke ataupun tidak? Jadi Nabi Muhammad SAW ni tak bagi kita menghadap ataupun belakangkan kiblat. Itu kita dah bincanglah semalam. Cuma sambungan hadis ni kita nak sambung, iaitu Nabi Muhammad SAW kata la yastatib biyami ni. Nabi Muhammad SAW kata janganlah dia ni masa qada hajat dia istinja, dia nak basuh berak dia tu biyaminihi menggunakan tangan kanan. Nabi Muhammad SAW tak bagi masa kita nak basuh berak tu guna tangan kanan, tak boleh. Nak basuh mesti guna tangan kiri lah. Wa kana ya'muru bi salasati ahjarin, dan Nabi Muhammad SAW ni suruh sangat apabila kita ni nak guna batu, guna 3 butir batu. Guna 3 biji batu kalau nak guna batu lah. Lepas tu wayanha 'anil rauthah war rimmah, dan Nabi Muhammad SAW ni tak bagi, Nabi Muhammad ni melarang apabila kita qada hajat kita guna tahi kering, jangan. Tai unta, tai apa lagi, tai unta, tai keldai, tai kuda. Dia bila dikering tu dia keras tu macam batu tu kan. Yang tu Nabi Muhammad SAW kata jangan guna. Dan satu lagi Nabi tak bagi guna warimah dan juga tulang. Tulang tu dilarang digunakan untuk beristinja. Okey. Itu hadisnya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok macam mana komentar yang dibahas oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitab dia. Kata Imam Asy-Syaukani, dia kata wa fil hadithi aidan dalalata ala annahu yajibu al-istinja'u bi salasati ahjarin. Dia kata dalam hadis ni juga menjadi dalil atas sesungguhnya wajib apabila nak beristinja menggunakan batu ni kena guna 3 butir batu. Kena guna 3 biji batu. Sebab sebiji tidak memadai. Sebab dalam hadis ni Nabi Muhammad sebut secara jelaslah wa kana ya'muru bi salasati ahjarin, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni menyuruh apabila kita nak istinja guna 3 biji batu. Hadis ni terang-terang guna kalimah 3 biji, makanya kita kena guna 3 biji batu. Kan? Jangan guna 1, jangan guna 2, jangan. Mesti 3 kata dia lah. Wala yajuzu al-istinja'u biduniha, dan tak memadai, tidak harus istinja lain daripada 3 biji batu. Kita tak guna 3 biji batu, kita guna sebutir. Tak boleh. Dia kata itu tak boleh. Tidak dibenarkan. Jadi yang dibenarkan, wajib tu, istinja tu mesti 3 biji batu. Kata Imam Asy-Syaukani. Kenapa? Kenapa tak boleh 3 biji batu? Kenapa mesti juga 3? Kenapa tak boleh kurang 3 biji batu? Kenapa mesti lebih? Mesti 3 biji batu ke atas ni? Kenapa? Linahyihi sallallahu alaihi wasallam anil istinja biduni salasati hajarin. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni larang beristinja tanpa dengan kurang 3 biji batu. Kalau kita istinja 3 biji batu tu kurang ke bawah tu, yang tu ada larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya bila kita nak qada, gunalah 3 biji batu ke atas lah, 3 biji dan ke atas. Wa amma bi aksari min salasin fala ba'sa bihi. Tapi kalau kita nak lebih daripada 3 maka tak apalah. Boleh lah. Kalau 3 pun boleh, lebih daripada 3 lagi-lagi lah boleh. Dan kalau kita guna 3 biji batu pun boleh, kita guna 4, kita guna 5, kita guna 6 biji batu lagi-lagi lah dibolehkan kata dia. Li'annahu adkhala fil inqa, sebab kalau 3 biji batu pun dah bersih, kalau kita guna lebih daripada 3, lebih lagi lah bersih. Makanya kalau kita guna 3 biji batu boleh, ataupun kita nak guna lebih daripada 3 biji batu, itu pun boleh kata Imam Asy-Syaukani. Okey. Waqad dhahaba Asy-Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahawiyah wa Abu Thur ila wujubil istinja wa annahu yajibu an yakuna bi salasati ahjarin aw salasi masahatin. Kata dia telah berpendapatlah oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat begitu, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat begitu, Ishaq bin Rahawiyah, seorang ulama hadis namanya Ishaq bin Rahawiyah, wa Abu Thur, seorang ulama fiqh pada zaman dulu nama Abu Thur, ila wujubil istinja'i, wajib kita beristinja. Kok mana pun kita ni apabila qada hajat, kita ni kena basuh. Basuh tu adalah wajib. Wa annahu yajibu, dan wajib tu pula an yakuna bisalasati ahjarin, guna 3 biji batu. 3 biji batu. Ataupun kalau tak guna 3 biji batu, salasi masahatin, dengan 3 kali sapu. 3 kali sapu. Sapu di sini nanti kita akan bahas pula lah apa makna sapu kat sini. Sebab apakah boleh kita guna tisu sebagai contoh. Itu kita akan sebut lepas ni insya-Allah. Baik.
Jadi dalam perkataan Imam Asy-Syaukani ni dia kata ulama ni, antara ulama ni Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq Rahawiyah, Abu Thur, dia kata kok mana pun bila kita qada hajat wajib kita kena istinja, wajib kita kena basuh. Basuh tu wajib lah. Basuh ni nombor satu guna air, nombor satu. Kok mana pun kena guna air. Tiba-tiba air tak ada. Bila air tak ada kita boleh ganti dengan batu. Batu tu pula dia kata mesti 3 biji. Kalau tak batu pun ada 3 sapuan. Apa maksud 3 sapuan? Nanti kita detailkan insya-Allah. Okey. Wa iza istanja lil qubuli wad duburi. Apabila seseorang itu dia beristinja, dia basuh kencing berak dia itulah lil qubuli wad duburi, untuk kubul dan dubur. Maksudnya kemaluan depan, dubur belakang. Punggung itulah, punggung dengan zakar. Kalau lelaki faraj untuk perempuan kan. Wajaba sittu masahatin, wajib dia gunakan 6 sapuan. Mesti guna 6 sapuan, likulli wahidin salasu masahatin, bagi tiap-tiap satu itu dengan 3 sapuan. Jadi kalaulah dia nak kalau dia ni kencing lepas tu dia berak, ada 2 lah. Satu dia kencing, dia kena basuh kemaluan dia tu. Satu lagi dia berak, basuh punggung dia tu. Maka ketika itu dia kena guna 6 sapuan. Maksudnya kemaluan depan tu 3 kali, belakang dubur tu pula 3 kali. Begitu maksud dia. Jadi 6 lah, likulli wahidin salasu masahatin. Okey. Qalu, berkata mereka ni ulama lah, wal afdalu an yaku bi sittati ahjarin. Yang afdal ni kita guna batu lagi, 6 biji batu daripada kita guna masahatin. Masahat ni sapuan. Masahat ni maksudnya daun ataupun kita guna tisu atau masahat lah tu. Benda-benda yang boleh kita sapu. Jadi kata dia ni qalu, berkata mereka. Mereka ni siapa dia? Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq Rahawiyah, Abu Thur. Dia kata kalau kita nak guna tisu, satu lagi kita nak guna batu, lagi afdal kita guna batu. Lagi afdal kita guna batu. Kata imam kita ni, Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Fa in iqtasara ala hajrin wahidin lahu sittatu ahrufi ajza'in. Kalau dia nak guna sebiji batu ya, contohlah, dia cari 3 biji batu susah kata dia. Maka dia nak guna dengan 1 biji batu je. Dia kata kalau guna satu biji batu tu lahu sittatu ahrufi ajza'ahu, maka dia mesti ada, batu tu ada 6 bucu. Batu tu ada 6 bucu. Bila 6 bucu ajza'ahu, maka itu memadai. Jadi kalau nak guna, bukan mesti batu tu 6 biji. Adalah sebiji batu, tapi sebiji batu tu dia ada bucu-bucu dia tu kan. Jadi ada bucu 1, bucu 2. Bucu tu yang bucu tak tajam lah. Kalau bucu tajam tu luka punggung pula. Jadi kita guna bucu-bucu tu kan. Yang tu dia kata ajza'ahu memadai. Itu pun boleh. Maksudnya bukan mesti 6 biji batu. Kalau ada 1 biji batu, ada 6 bucu batu tu pun dah memadai, kata dia. Wa kadzalika al-khirqatu as-safiqatu allati idza masaha bi ahadi janibaiha la yasilu al-bulalu ila janibil akhar. Dia kata begitu juga, maksudnya boleh juga kalau dia nak istinja, dia guna al-khirqah, percok kain. Ni kain ni kan. Kita guna kain, tapi dia kata allati idza musiha bi ahadi janibaihi, yang apabila digunakan untuk menyapu, disapu. Maksudnya kita guna tu, kita sapu tu bi ahadi janibaihi, kepada pihak-pihak tempat yang kita nak tu, la yasilul bulalu ila janibil akhar, kita kena pastikan dia tak merebak ke tempat lain. Maksudnya kalau dubur kita tu, kita basuh tu kan, kita guna batu tu, kita sapu tu, dia tak merebak tempat lain lah. Kalau kita guna kain sebagai contoh, kita sapu, bila kita sapu dia merebak tempat lain, kena elak lah, kena elak. Sebab kalau dah kena tempat lain, jadi isu tempat lain pula, kita kena sapu. Maka dia kata kalau kita nak guna perecah kain sebagai contoh, masa kita nak sapu tu, pastikan dia hanya kena di tempat keluar najis tu, jangan sampai merebak tempat lain. Tu kata dia. Qalu, berkata mereka, ulama-ulama ni kata, watajibu azyadatu ala salasati hajarin illam yahsul al-inqa'u biha. Sekiranya kalau guna 3 biji tu tak bersih juga, maka dia kata wajib kita kena tambah. Kita ni nak qada hajat, kita ni nak istinja, nak basuh lepas pada qada hajat tu. Bila kita nak basuh, batu tak ada air, kita guna batu. Batu tu kita guna 3 biji. Bila guna 3 biji tu tak bersih lagi. Bila tak bersih lagi, maka dia kata wajib kita kena tambah lagi. Kita guna 4. Yang pentingnya sampai bersih lah. Yang penting sampai bersih, gitu dia. Wa zahaba Malik. Imam Malik pula. Apa kata Imam Malik? Dia kata wa zahaba Malik wa Daud ila anna al-wajiba al-inqa fa in hasala bi hajrin ajza'ahu. Dia kata yang pertama Imam Malik, yang keduanya Daud Az-Zahiri. Daud Zahiri ni maknanya ulama Zahiri lah. Namanya Daud Az-Zahiri lah. Ulama ni mungkin tak terkenal di kalangan kita orang Melayu, tapi di kalangan orang Arab ni cukup terkenal. Daud Az-Zahiri. Dia ada satu aliran dalam kalangan orang Islam ni, golongan literalis dia panggil.
golongan literalis. Antara ulama yang terkenal daripada aliran literalis ni, yang pertamanya adalah Imam Daud Az-Zahiri dan satu lagi namanya Imam Ibn Hazm. Imam Ibn Hazm tu ada kitab dia lah, namanya Muhalla, nama kitab. Dirojok. Kita pun di kalangan kita pun ada yang merojok kitab Al-Muhalla. Kitab tu ditulis oleh Daud Az-Zahiri Al-Andalusi, dan dia ni adalah aliran Zahiri. Zahiri ni literalis. Okey, apa kata Imam Malik dan Daud? Dia kata ila annal wajiba al-inqa'u. Dia kata yang wajib ni adalah kita membersihkan. Bersih tu. Fa in hasala bi hajarin ajza'hu. Kalau sekiranya bersih tu boleh berlaku dengan sebiji batu, maka itu pun dah memadai, cukup dah. Kalau ada sebiji batu kita sapu, lepas tu bersih dah, maka itu pun dah memadai dah. Kata dia begitu. Wa huwa wajhun li ba'di ashabi Syafi'i, dan ini juga adalah pandangan setengah ulama Syafi'i. Tadi kita dah sebutlah mazhab Syafi'i kata mesti 3 biji, kok mana pun 3 biji. Tiba-tiba tak memadai dengan 3 biji. Maksudnya basuh menggunakan 3 biji batu tu tak bersih. Maka dia kata wajib kita kena tambahlah. Itu Syafi'i, pandangan yang pertama. Pandangan Al-Imam Syafi'i sendiri. Ada satu lagi ni bukan pandangan Imam Syafi'i, pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i. Ulama mazhab Syafi'i kata kalau kita guna batu, kita guna sekali satu batu tu, sekali sapu tu pun dah bersih, maka itu sudah memadai. Ada pandangan. Maksudnya pandangan ulama Syafi'i ini selaras dengan pandangan Imam Malik dan juga pandangan Daud Az-Zahiri. Wa zahabat al-itratu. Berpendapatlah satu lagi aliran, iaitu al-itratu, Syiah itrah. Dia di kalangan Syiah ni dia banyak aliran. Ada satu tu aliran itrah dia panggil. Itratu. Itrah ni asal maknanya adalah ahli keluarga Nabi SAW. Orang Syiah ni yang panggil Syiah pada mereka ni kita dah panggil mereka Syiah. Selalunya orang Syiah tu sendiri tu dia tidak popularkan diri mereka sebagai Syiah. Mereka selalu mempopularkan mereka ni sebagai Ahlul Bait. Ahlul Bait ni maksudnya Ahlul Bait ni orang yang duduk di rumah Nabi SAW. Pada orang Syiah yang dikatakan Ahlul Bait ni adalah orang yang sesogalo datang daripada Nabi Muhammad, dia datang daripada Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Itu Syiah punya pandangan yang dikatakan Ahlul Bait. Berbeza dalam pahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah kata bila sebut Ahlul Bait ni bukan merujuk pada tu je, dia merujuk juga pada isteri-isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya isteri Nabi itu Ahlul Bait jugalah, sebab orang mari dari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Syiah kata tak. Orang Syiah kata yang dikatakan Ahlul Bait ni khusus untuk 4 tadi, iaitu Aisyah, Fatimah, Ali, Hasan, Husain, dan keturunan bawah tu yang tu dipanggil sebagai Ahlul Bait. Jadi kalimah Ahlul Bait ni dalam terma lain ni digunakan sebagai al-itratu. Orang Syiah ni jarang sangat dia mengaku kami ni orang Syiah, dia tak kata lagu tu. Dia akan sebut kami ni golongan Ahlul Bait. Selalu gitu istilah mereka lah yang digunakan oleh orang Syiah. Jadi ada satu lagi istilah yang digunakan dalam kitab-kitab fiqh bila merujuk kepada orang Syiah ni adalah kalimah al-itratu. Jadi kalau kita baca dalam kitab fiqh guna istilah wazahabat al-itratu, macam ni kitab kita baca ni kan, kitab Syaukani. Dia kata telah berpendapatlah al-itratu. Al-itratu tu Ahlul Bait Syiah lah maksud dia. Wa Abu Hanifah, bukan Syiah je berpendapat lagu ni. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi juga. Ila annahu laisa biwajibin. Menggunakan batu tu bukanlah wajib kata dia, bukan wajib. Wa innama yajibu indal hadawiyah. Ada pula satu lagi aliran Syiah namanya aliran al-hadawiyah. Al-hadawiyah ni adalah salah satu aliran dalam mazhab Syiah Zaidiyah. Syiah ni dia banyak jenis. Dia ada Imamiyah, dia ada Zaidiyah, dia ada Ismailiyah, macam-macam nama lah. Sampai 12 mazhab tu. Lepas tu dalam banyak-banyak tu ada satu mazhab, dia panggil mazhab fiqh, dia panggil Zaidiyah. Dan Zaidiyah ni pula disandarkan kepada seorang ulama dia nama Yahya bin Al-Husain bin Al-Qasim bin Ibrahim Al-Hasani nama dia. Orang panggil gelaran dia Yahya bin Husain Al-Qasim bin Ibrahim ni, orang panggil dia tu gelaran panggil Al-Hadi. Al-Hadi nama dia, Al-Hadi, Abdul Hadi, Hadi tu Al-Hadi. Al-Hadi tu jadi diringkaskan fahaman mazhab Al-Hadi ni dipanggil sebagai Al-Hadawiyah dipanggil. Adalah satu aliran dalam mazhab Syiah. Okey, wa innama yajibu indal hadawiyah 'alal mutayammim idza lam yustanja bil ma'i li izalatin najasah. Dia kata yang pentingnya hilangkan najis tu, itu yang paling penting. Pandangan siapa ni? Pandangan Syiah Itrah, pandangan Al-Hadawiyah dan juga pandangan Imam Abu Hanifah. Maksudnya kalau kita nak membersihkan itu, kita boleh guna air lah. Tiba-tiba tak ada air, gunalah batu. Batu tak nak gunalah, kita nak guna tisu. Boleh juga, yang pentingnya bersih. Yang penting boleh izalatin najasah, hilang najis. Tu yang penting. Ni kata siapa ni? Itratu, Abu Hanifah dan juga Al-Hadawiyah. Salah satu aliran dalam mazhab Syiah Zaidiyah. Begitu. Syafi'i tak. Dia kata kok mana pun guna batu. Kok mana guna batu. Batu tu pula mesti 3 biji ke atas. Ke bawah tak boleh. Guna dah 3 biji, tiba-tiba tak bersih juga. Kena tambah lah.
Tu Syafi'i. Itu Syafi'i mazhab kita. Maksudnya air tak ada, guna batu. Kok mana pun kena guna batu. Ini mazhab Syafi'i. Beza dengan Hanafi, beza dengan Syiah Al-Itrah, Syiah Al-Hadawiyah ni. Dia kata tak penting batu tak batu ni. Air tak air ni bukan isu. Yang pentingnya adalah bersih tu. Hilang najis tu penting. Mari zaman kontemporari sekarang, zaman moden, kita guna tisu basah. Kita pergi kat kedai tu, kita pergi bahagian Pampers tu kan, dia ada jual tisu basah untuk anak-anak kita tu bila nak buang air, kita pergi musafir nak basuh mungkin jadi susah. Jadi bila anak kita berak tu, kita pakai tisu basah, kita gosok tu kan, guna tisu basah. Timbul soalan, zaman sekarang kita ni nak istinja, nak guna air tak ada, lepas tu kita nak guna tisu basah, boleh ke tidak? Kalau ikut mazhab Syafi'i tak boleh. Kalau ikut mazhab Hanafi boleh. Ni yang kita sebut ni gitu. Hukum dia begitu. Qalu izla dalila ala wujubi kadza fil bahri. Kenapa boleh sekadar bersih tu tak guna batu tu? Dia kata kenapa tak payah guna batu? Kenapa tak payah guna batu? Dia kata dia izla dalila ala wujubi kadza fil bahri. Dia kata sebab tidak ada dalil yang mewajibkan guna batu. Ni kata ulama ni. Ulama Syiah kata lagu tu, Imam Abu Hanifah pun kata lagu tu, dan kadza fil bahri, begitu juga terdapat dalam kitab Al-Bahar. Kitab Bahar ni kitab Syiah. Wa fihi annahu qad sabata al-amru bil istijmar. Tapi Imam Syaukani ni jawablah. Dia kata tak setuju. Dia kata wa fihi annahu qad sabata al-amru bil istijmar. Dia kata mana boleh. Tak ada. Adalah dalam hadis tu yang Nabi Muhammad sebut tu bisalah stati hajarin yang kita baca hadis tadi. Adalah maknanya guna batu tu. Kan? Adalah guna batu. Jadi Imam Syaukani ni tolaklah pandangan Imam Abu Hanifah, tolak pandangan Al-Itrah dan juga tolak pandangan Al-Hadawiyah yang mengatakan tak wajib guna batu. Dia tolak pandangan tu begitu. Wa nahyu anit tarkihi bal annahyu anil istijmar biduni salas fa kaifa yuqalu la dalila ala alwujub. Dia kata lagu mana boleh kata tak ada, padahal terang-terang ada hadis begitu. Baik. Lepas tu dia timbul pula perbahasan tentang istinja tangan kanan. Sebab Nabi sebut tadi la yastatib biyaminihi. Janganlah dia ni beristinja guna tangan kanan. Nabi kata. Jadi macam mana hukum ni? Dia kata wa fil hadisi aidan an-nahyu anil al-istitabati bil yamin. Hadis ni juga menjadi dalil tegahan kita beristinja guna tangan kanan. Maksudnya bila kita nak qada hajat ni kita gunalah tangan kiri, jangan guna tangan kanan. Ada laranganlah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok hukum dia macam mana. Kita tengok perbahasan dia. Qala An-Nawawi, berkata seorang ulama dalam mazhab Syafi'i namanya Al-Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ni antara ulama hebatlah pada zaman dulu. Alim, dia tulis kitab fiqh dan dia tulis kitab hadis. Kitab hadis dia tulis tu kitab yang kita syarah kepada Imam Muslim. Imam Muslim tu buat susun segala hadis-hadis tu, yang tukang syarah tu, yang mensyarahkan hadis-hadis dalam Sahih Muslim tu, namanya Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Satu lagi kitab fiqh, nama kitab dia Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, nama kitab dia. Cumanya kitab tu sampai mati dia tak sempat selesaikan. Yang dia nak tulis-tulis tak sempat nak selesai, dia meninggal. Mati Al-Imam An-Nawawi ni. Lepas tu ada ulama lain yang pergi buat at-takmilah, sempurnakan. Nama ulama tu Al-Muti'i. Al-Muti'i ni ulama daripada Mesir. Dia yang buat sempurna kitab. Banyaklah kitab tu. Ada kat Maktabah Hana pun ada kitab tu. Kitab tak larat nak baca. Banyak sangat, 30 jilid lebih. Gitu. Jadi Imam Nawawi ni ulama hebat lah. Dia ni antara ulama yang tak kahwin. Sampai mati tak kahwin. Imam An-Nawawi. Lepas sampai mati tak kahwin. Sibuk dengan ilmu sampai tak terfikir nak kahwin. Gitu. Kalau orang tak kahwin ni dalam sebutan Arab dia panggil hasur. Hasur. Ha-sad wa-ra. Hasura. Imam Nawawi ni hasur. Dia seorang lelaki yang tidak mempunyai isteri. Gitu. Apa kata Imam Nawawi? Dia kata waqad ajma'a al-ulama'u ala annahu manhijun anhu. Kata dia ijma' ulama. Ulama pakat-pakat sepakat bahawasanya menggunakan tangan kanan untuk istinja ni ditegah. Ijma' ulama semua sepakat kata tak boleh. Kata tak boleh istinja guna tangan kanan. Ulama semua sepakat kata dia. Summa al-jumhur. Cumanya pandangan majoriti ulama. Bila kata tegah ni ada dua. Sama ada haram ke makruh. Timbul satu persoalan jadi dia kata thumma al-jumhur. Lepas tu jumhur ulama pula kata apa? Dia kata annahu ala annahu nahyun tanzihin wa adabin la nahya tahribin. Dia kata yang dikatakan majoriti ulama ni kata larang tu memang larang. Itu memang sepakat Nabi Muhammad larang kita ni istinja guna tangan kanan. Cuma larang tu larang apa? Jumhur ulama kata larang tu larangan makruh, bukan larangan haram. Larang tu sebab kita nak beradab. Tu tujuan dia, bukan haram. Jadi kalau orang tu istinja juga ke tangan kanan, apakah berdosa? Tak berdosa. Lepas tu Nabi larang tu larangan makruh kata dia. Wa zahaba ba'du ahli zahiri
Wa zahaba ba'du ahli zahiri ila annahu haram. Setengah ulama zahir, ulama aliran literalis, mereka mengatakan haram. Hadis Nabi larang, dia kata larang haram tu. Ada pandangan lagu tu lah. Tapi majoriti ulama kata makruh, bukan larangan haram. Qala berkata, kata ahlu zahir, ulama-ulama zahiri ni, ulama-ulama literalis ni. Wa asyara ila tahrimihi jama'atun min ashabina intaha. Yang berpendapat kepada pengharaman tu satu kelompok di kalangan ulama-ulama kami, kata dia. Maksudnya bukan semua zahiri. Ada sebilangan ulama zahiri yang kata haram, tapi ada sebilangan ulama zahiri lain kata tidak haram, begitu. Qultu, kata Imam Asy-Syaukani, aku kata Imam Asy-Syaukani, wa huwa al-haq. Itulah yang sebenar. Maksudnya dia lebih cenderung kepada haram lah. Kata Imam Asy-Syaukani. Syaukani ini sendiri secara peribadi dia tak bersetuju dengan pandangan majoriti ulama yang kata makruh. Jadi pada dia kalau orang tu beristinja guna tangan kanan berdosa, kata dia. Di anna nahya yaqtadi at-tahrim, kerana tegahan membawa maksud haram. La sarifa lahu, kita tak boleh lah paling kepada sunat, kepada makruh tak boleh. Fala wajha lil hukmi bil karahati faqat, maka tidak ada sebab kita nak kata hukum tu makruh, tak ada sebab. Jadi pada pandangan Imam Asy-Syaukani, hukum kita istinja guna tangan kanan tu haram. Tapi majoriti ulama kata makruh saja, makruh saja. Gitu. Baik, khususnya wa fil hadis, dalam hadis aidan dalalata ala karahatil al-istijmal birrawthah. Dalam hadis ni ada cerita Nabi Muhammad larang kita ni qada hajat guna tahi yang kering. Tahi lembu, tahi hema, tahi kuda, tahi unta. Dia bila kering tu jadi keras macam batu. Kita ambil tu, kita baling atas kepala orang tu, benjol kepala orang. Keraslah, dia keras. Kalau pernah duduk kat negara Arab tu, kita boleh tengok macam mana kerasnya tahi keldai tu. Tengok kerah, batu dah ada. Jadi kita guna tahi keldai tu boleh ke tak? Tak boleh. Tak boleh. Sebab dia kata wa fil hadisi aidan, hadis ni juga dalalata ala karahatil istijmar birrawthah. Dalil atas tegahan daripada kita menggunakan beristijmar, kita istinja menggunakan ar-rawthah, batu, guna tahi binatang yang kering, tak boleh. Waqad thabata anhu sallallahu alaihi wasallam indal Bukhari, dan hadis yang kata tak boleh tu ada dalam Sahih Bukhari. Apa dia? Annahu qala innaha riksun wa lam yastajmir biha. Iaitu dalam hadis Nabi Muhammad kata innaha riksun, tahi ni kata Nabi, tahi riksun ni tahi. Nabi kata ni walaupun dikeras tapi ni tahi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi baling. Kalau baca hadis penuh tu, Nabi Muhammad sallam istijmar. Nabi Muhammad yang qada hajat. Bila qada hajat, Nabi minta sahabat Nabi wak mari batu untuk Nabi nak beristinja. Jadi wak marilah batu tu. Bila wak mari tu, dalam banyak-banyak batu tu ada satu tahi binatang kering. Tahi binatang yang kering. Tahi keldai. Jadi Nabi guna ada tahi kering, Nabi pun balik. Nabi kata hadza innaha riksun, ini najis ni, kata Nabi sallam. Maksudnya di sini menjadi dalil kita tak boleh nak beristinja menggunakan tahi yang kering, tak boleh. Batu boleh, begitu. Wakadzalika ar-rimmah wahya al-izam. Begitu juga kita menggunakan ar-rimmah. Ar-rimmah ni wahya al-azmu, iaitu tulang. Tulang ni tak boleh. Kan tulang. Kita tengok ada tulang tulang binatang hok mati lama-lama, tulang lembu ke apa tu kan. Kita kadang-kadang pergi dekat tengah padang pasir tu, tengok ada tulang kat situ, tulang binatang mati. Kita pun ambil tulang tadi gunakan untuk nak beristinja, pun tak boleh. Itu pun dilarang, tak boleh. Li annaha min ta'amil jin. Kenapa tak boleh? Sebab itu adalah makanan jin. Kita kena hormat jin tu. Jin tu makanan dia tulang. Kita pergi ambil makanan dia, kita buat istinja, melompatlah jin tu. Jadi disebabkan nak hormat jin, maka tak boleh kita beristinja gunakan tulang. Wasayati al-kalamu ala dhalik fi babi an-nahyi anil istijmar biduni salasati ahjarin. Dia kata nanti kita akan jumpalah tajuk khusus berkenaan dengan beristinja menggunakan 3 biji batu. Kata ni. Kita akan jumpa tajuk tu pula nanti, dia kata. Okey. Tengok hadis. Dia kata wa an Abi Ayyub Al-Ansari. Daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ni sahabat Nabi lah. Dan Abu Ayyub Khalid bin Zaid bin Kulayb Al-Ansari. Itu nama penuh dia. Khalid bin Zaid bin Kulayb Al-Ansari. Orang panggil ni Abu Ayyub, orang panggil. Al-Ansari sebab orang Ansar lah. Dia ni daripada kalangan orang Khazraj. Ketika ingat balik dalam sejarah Nabi Muhammad sampai dekat Madinah, sebelum tu dah ada 2 etnik Arab yang duk bergaduh sama-sama dia. Yang pertamanya adalah Aus, satu lagi adalah Khazraj. Aus Khazraj ni bergaduh, lepas tu dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Jadi daripada Aus Khazraj tu dah jadi Al-Ansar, dia panggil. Al-Ansar, orang yang membantu Nabi Muhammad dan sahabat. Al-Ansar tu bahasa Arab, makna Melayu ni tolong. Al-Ansar, Nasrun. An-Nasru minallah, pertolongan daripada Allah. An-Nasru. An-Nasara. Asal An-Nasara tu merujuk pada orang yang tolong Nabi Isa AS. An-Nasara.
asal lah. Cumanya agama tu diselewengkan. Jadi Al-Ansar tu, Al-Ansari tu maksudnya orang yang membantu. Orang yang membantu. Muhajirin orang yang berhijrah. Orang hijrah sampai dekat Madinah. Ada yang tukang bantu tu. Orang tu dipanggil sebagai Ansar. Dan orang Ansar ni terdiri daripada dua etnik besar. Yang pertama adalah Aus. Satu lagi adalah Khazraj. Abu Ayyub Al-Ansari ni, yang nama penuh je Khalid bin Zaid bin Kubail ni, bin Kulayb ni, dia ni adalah orang Khazraj. Orang Khazraj dan dia orang Ansar lah. Sebab dia membantu Nabi SAW. Abu Ayyub Al-Ansari ni, dia ni dia mati dekat ni, dia meninggal dekat Turki. Kalau kita baca kisah Nabi Muhammad SAW ada sebut dalam satu hadis. Macam mana hadis tu? La tuftahannal Qastantiniyah la ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaisu dzalikal jaish wa la ni'mal jaisu dzalikal jaish. Nabi Muhammad SAW kata kota Konstantinopel. Kota Konstantinopel ni Istanbul sekarang tu, kat Turki itulah. Nabi kata kota Konstantinopel ni akan dimerdekakan, akan dibuka, kata Nabi. Kan? Sebab asal kota Konstantinopel ni dikuasai oleh orang Nasrani, orang-orang Kristian. Dan Kristian tu pula melakukan penindasan lah kepada rakyat dia. Yang kena tu orang Islam pun kena, orang Yahudi pun kena, orang Nasrani pun kena. Jadi penindasan tu datang daripada pemerintah Kristian. Dan dia menindas tu bukan pada orang Islam je, semua habis. Dia zalimi semualah. Dia beyond daripada agama. Dia bukan sebab orang tu agama Islam maka dia tindas, tak. Dia tindas juga orang yang lain daripada agama Islam. Agama Kristian pun dia tindas, agama Yahudi pun dia tindas. Jadi kota Konstantinopel ni, yang tukang buka tu siapa? Kita dapat tahu orang yang buka tu nama Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih. Sebenarnya Sultan Muhammad Al-Fatih tu berusaha dan berjaya. Sebelum tu pun dah ada yang usaha untuk merdekakan kota Konstantinopel tu. Iaitu bapa kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, namanya Sultan Murad. Sultan Murad tu usaha juga tapi tak berjaya sampai matilah, sampai dia meninggal pun dia tak sempat buat. Cuma sebelum dia mati tu dia bagi wasiatlah kepada pada anak dia. Dan masa tu Sultan Muhammad Al-Fatih ni kecil lagi. Wasiat dia kata nanti bila besar nanti usahalah untuk nak merdekakan kota Konstantinopel tu. Macam mana Sultan Muhammad Al-Fatih berusaha tu cerita panjang cerita tu lah. Sebab pada peringkat awal tu dia cuba tu dia gagal juga. Lepas tu dia dah frust. Malam tu dia buka hadis Nabi, dia baca hadis tu. Nabi Muhammad kata dalam hadis tu la tuftahannal Qastantiniyah la ni'mal amiru amiruha. Raja dia baik, ketua dia baik, ketua perang tu baik, wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Nabi kata raja tentera dia pun baik, kata Nabi. Jadi bila kata tentera baik, dia pun terfikir, aku ni tahajud dah ni. Aku ni sembahyang baca Quran dah hari-hari ni. Macam mana ni? Di situ tu menyebabkan dia pergi semak kemah-kemah. Bila pergi tengok kemah-kemah tu, rupa-rupa dalam ramai-ramai tu ada seorang tentera ni minum arak. Jadi dia pun kata, inilah punca menyebabkan tak menang-menang. Jadi dia pun suruh hamba Allah ni balik, tinggalkan medan perang, balik, duduk tak lama perang tu menang. Ini kejayaan Sultan Muhammad Al-Fatih. Sebelum tu dah ada orang usaha untuk nak dapat tu, iaitu Sultan Murad, ayah dia, gagal. Sebelum tu lagi ada dah orang yang usaha, namanya Abu Ayyub Al-Ansari, pun gagal. Kan, pergi perang sampai dekat Turki tu, pada masa tu sakit. Jadi bila sakit nak terus perang tak boleh balik. Dalam perjalanan balik tak sempat nak keluar pada Turki, mati. Jadi kubur dia kat Turki. Orang tu nama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ni perawi hadis kita cerita ni lah gitu. Lebih kuranglah cerita lebih kurang macam tu. Wallahu a'lam. Baik. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari ni kata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Idza ataitumul ghaid, apabila kamu datang untuk buang air besar, fala tastaqbilu al-qiblata wala tastadbiruha. Nabi Muhammad kata jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangkan kiblat. Walakin syarriqu aw gharribu. Maka hendaklah kamu ke arah timur ataupun kamu menghadap ke arah barat, kata hadis ni. Qala Abu Ayyub. Apa kata Abu Ayyub Al-Ansari? Faqadimna asy-Syam. Ceritanya kami ni pergi ke Syria, Asy-Syam, menuju ke arah Syria. Syam ni bukan Syria aje, dia Syria, Palestin, Jordan. Tu bawah Syam dululah. Dulu dia panggil Syam. Sekarang ni bila sebut Syam ni hanya orang nampak dekat Syria aje. Tapi sebenarnya Syam ni bukan Syria tu, dia luar lagi. Dia luas. Itu termasuklah Palestin, Jordan, dia belakang tu. Itu masuk bawah Syam dulu pada era dulu. Baik. Dia kata faqadimna asy-Syam. Kami ni pergi ke Syam, Syria. Fawajadna marahid. Kami dapati dekat Syam ni ada marahid. Qad buniyat nahwa al-Ka'bah. Al-marahid ni tandas. Al-marahid, mirhad, tandas jamban tu dalam sebuah Arab dia panggil mirhad. Mirhad. Jadi ada marahid, ada tanda-tandas lah. Jadi orang Syam ni segi teknologi dia lebih awal daripada Madinah, teknologi.
kemahiran pembangunan lah apa ni, dia lebih hebat daripada di Madinah dengan di Mekah lah. Sebab pada masa tu, pada zaman Nabi Muhammad, Syam ni di bawah Rom. Rom ni memang tamadun dia lebih hebat sudut pembangunan. Jadi bila kita timbul pada zaman Nabi dekat Madinah, dekat Mekah tu, orang nak buang air ni, orang duk kat padang pasir lagi. Masih tak ada kemajuan lagi. Tapi bila pergi kat Syam, bila pergi kat Syria, pada era itu dia dah maju dah. Dia dah ada dah tandas bentuk-bentuk bangunan tu. Bak bangunan macam Jambang kita zaman sekarang tu lah. Dah ada dah tandas-tandas, yang tandas tu berbentuk bangunan. Dekat Mekah tak ada. Sebab tu dia kata faqadimna asyam, kami pergi dekat Syam, Syria. Lepas tu fawajadna marahid, kami dapati banyak jamban-jamban kat sana. Dia adalah tandas-tandas, bangunan tandas qad buniyat. Orang bina, orang buat bangunan tandas nahwa al-Ka'bah, menghadap ke arah Kaabah. Maksudnya kalau orang duduk dalam tandas tu macam menghadap ke arah kiblat lah, macam tu. Fanan harifu anha. Lepas tu kami ni masa buang air tu kami enjak lah supaya tak menghadap arah kiblat. Kan masa dia duduk dalam tandas tu nak duduk tu dia tak duduk menghadap, dia sengit sikit. Supaya tidak kena pada arah kiblat. Wa nastaghfirullah taala, kemudian lepas kepada kami istinja tu, lepas kami buang air tu, wa nastaghfirullah, kami pun beristighfar pada Allah. Muttafaqun alaih. Hadis ni disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksudnya mereka ni bila qada hajat menghadap arah kiblat, dia rasa bersalah dah. Itu macam dosa ni. Jadi keluar daripada tu dia pun astagfirullahalazim sebab tak ada menghadap arah kiblat semasa qada hajat. Tu sahabat Nabi dulu. Kita tak ada lagi tu, kita rembat dia. Okey. Qauluhu, kata hadis, walakin syarriqu aw gharribu. Jangan menghadap arah kiblat dan jangan membelakangkan kiblat, tetapi hendaklah kamu menghadap ke timur ataupun menghadap ke barat. Mahmulun ala mahallin yakunu at-tasyriqu wat-taghrib fihi mukhalifan lil istiqbali al-qiblati wa istidbariha kal madinati wa ma fi ma'naha minal bilad. Dia kata maksudnya adalah ditangguh perkataan itu, tujuan tu supaya untuk menyalahi daripada kita menghadap arah kiblat ataupun membelakangkan kiblat. Seperti mana kalau kita duduk kat Madinah, bila kita duduk kat Madinah, kita qada hajat tu, kita nak pastikan kita ni tidak menghadap arah kiblat ataupun belakang kiblat, maka menghadaplah ke timur ataupun menghadap juga ke barat. Dan dia kata wa ma fi ma'naha minal bilad, bukan Madinah lah, mana-mana negara yang kiraan kompas dia lebih kurang macam Madinah, begitu. Wala yadkhulu fihi ma kanat al-qiblatu fihi ila al-masyriqi aw al-maghrib. Tapi bezalah kalau sekiranya kiblat itu menghadap arah timur dan barat. Contohlah kita duduk satu negara, kalau kita menghadap ke timur tu menghadap ke kiblat lah tu. Yang tu tak boleh, itu tak boleh. Maksudnya kena fahamlah hadis tu. Yang Nabi kata syarriqu aw gharibu tu, itu tu merujuk dekat Madinah, gitu. Qauluhu marahid, tandas. Jam'u mirhad. Marahid jamak, kalimah plural. Singular dia mirhad, mirhad satu, kalau marahid ni banyak. Wahwa al-mughtasalu wahwa aidan kinayatun an mawdi' at-takhalli. Asal makna mirhad ni adalah bilik air, al-mustaghsal, al-mughtasal maksudnya tempat kita nak mandi. Kita mandi tu tempat tu dipanggil al-mughtasal, tapi digunakan juga merujuk kepada jamban, tandas tu kan, tempat kita berak tu, kita duduk tu, tempat duduk tu dipanggil juga sebagai al-mirhad, gitu gitu. Habis. Wallahu a'lam, wallahu ta'ala a'lam, wallahu a'lam. Allah, habis kitab. Kita tengok soalan. Ada orang tanya tak? Muhammad Fazril on. Abang Suhaimi. Abang Muhammad Suhaimi Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji Muhammad Faisal. Salam Ustaz. Di Malaysia, salat witir selepas 15 Ramadan qunut rakaat terakhir. Betul ke sunnah macam tu atau ada sunnah yang sahih? Sebenarnya yang mereka lakukan itu, mereka merujuk kepada fatwa Imam Syafi'i. Memang kitab-kitab Syafi'i mengatakan apabila sampai di nisfu Ramadan, di 15 Ramadan, kita ada witir qunut. Ada dalam witir tu ada qunut, nisfu Ramadan. Lepas nisfu Ramadan tu kita ada qunut. Witir tu ada tiap-tiap hari sebenarnya. Witir ni bukan ada pada bulan Ramadan. Witir ni pada tiap-tiap hari. Cumanya kita ada rasa witir dekat Malaysia ni dia buat pada bulan Ramadan sebab Pak Imam buat. Kalau Pak Imam tak buat, kita pun tak buat kali. Sebenarnya bukan pada bulan Ramadan jadi witir ni. Witir ni pada tiap-tiap malam. Tidak Ramadan pun ada witir. Cumanya timbul apabila kita ni ada qunut masa kita witir. Itu tu dalam kitab mazhab Syafi'i. Memang kitab mazhab Syafi'i ni mereka meletakkan pandangan bahawasanya nisfu Ramadan kita witir, kita ada qunut. Mazhab lain tak ada. Mazhab lain ni tak timbul isu. Tiap-tiap malam kita boleh qunut ataupun tiap malam kita tak buat qunut. Tak ada apa pun. Wallahu a'lam. Tu je. Wallahu a'lam.
Tak ada dah. Tak ada soalan dah. Okey. Kalau tak ada cukup dah kot. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.